Allahu Akbar. Astaghfirullah. Sambung ni. Kan? Sambung ke mana? Tak tahu. Tak puasa, insyaAllah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah. Ahmadullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini seperti yang kita sedia maklum, kita berada malam Rabiul Awal. InsyaAllah kita berada pada malam 12 Rabiul Awal. Boleh tak? Lama tak guna kot. Tak ada lampu. Jadi tak apa tuan-tuan. Ya. Bagi ustaz-ustaz kita selesai tu. Kalau tak selesai pun tak apa, insya-Allah dah. Jadi apabila kita sebut Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ni, apa yang terbayang? Apa yang kita nampak? Adalah berkaitan dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni pihak masjid jemput dan minta ana bercakap berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas tak dapat bersama. Kita buat program menyantuni masyarakat melalui projek lawatan pendidikan, kebajikan dan dakwah ke Sibu dan ke Kapit. Sibu dan Kapit. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan masyarakat. Termasuklah masyarakat Rumah Panjang. Ana tak pernah sampai lagi di Sibu dan Kapit, itulah
umur dekat 70 tahun baru sampai. Dan alhamdulillah dapat melaksanakan apa yang kita sebut menyantuni masyarakat melalui projek yang kita rancang bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, pihak masjid jemput malam ni, dia kata ustaz free ke? Jadi kebetulannya free. Sebab ramai juga masjid-masjid mereka buat sambutan Maulidur Rasul malam ni. Jadi insya-Allah ana dapat bersama dengan tuan-tuan lah. Hak Maulidur Rasul ni tuan-tuan, lama dah ustaz-ustaz duk bercakap daripada dulunya. Nah, kau macam mana Datuk? Lama dah ustaz-ustaz duk bercakap. Kalau ikut sejarah Malaysia ni maknanya dah 66 tahun, 65 tahun dah sambutan ini diadakan. Tapi apa yang anda nak bercakap malam ni, tajuk yang sama. Mungkin ada sedikit kelainan, mungkin. Ataupun sama aja. Allah Allah. Jadi tajuk yang anda cakap malam ni iaitu berkaitan dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam konteks amal Islami. Dalam konteks amal Islami insya-Allah. Nah, itu tajuk yang kita nak bincang malam ni. Dia tak banyak tuan-tuan. Ada lebih kurang 30 slide-nya. 30 slide-nya tak banyak. Sebab ana ambil kira tu dalam 45 minit begitu aja. Sebab apa tuan-tuan? Kita orang tua-tua ni tuan-tuan tak boleh ambil lama masa. Kan? Jadi tak boleh ambil lama. Jadi kita ambil sekejap lah. Alhamdulillah. Dapat dah Ustaz? Oh, okey. Boleh nampakkah di belakang tuan? Boleh nak? Angkat tangan lah. Alhamdulillah boleh tu. Alhamdulillah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebab kita kena buat slide. Kerana setakat ni dah ada 6 jemputan berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi mana pun tajuk ni lah tuan-tuan. Tajuk ni lah ya insya-Allah. Jadi inilah tajuk yang kita akan bincangkan, iaitu berkaitan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa nak duk ngaji di Kelantan dulu tuan-tuan, mari bulan Maulud ni kami budak-budak ni Lampuri cukup seronok. Sebab orang kampung panggil ke buat jamuan Maulidur Rasul. Maulud ke mulut ke tak tahulah. Maulud tu satu, mulut tu satu. Jadi seronoklah kami budak-budak sekolah. Budak sekolah lah panggil satu. Orang kampung panggil budak sekolah. Jadi seronok tuan-tuan. Jadi budaya ni anda nampak hampir-hampir pupus. Dulu dalam masyarakat kita ni, mari bulan Maulud ni panggil orang ramai-ramai pergi duk berselawat ke atas Nabi, buat jamuan. Dulu. Lah ni adalah di setengah-setengah masjid surau gitulah. Allahu a'lam lah ya, Allah a'lam. Jadi inilah tajuk yang kita akan bincangkan. Jadi apa yang Allah sebut di dalam surah Sabah ayat 28. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allah bagi tahu, dia kata tidaklah kami mengutuskan wahai Muhammad, dan tidaklah kami mengutuskanmu wahai Muhammad, melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Apa maknanya? Allah utuskan Nabi Muhammad ni bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi kafah itu merangkumi semua orang, termasuk orang Islam dan juga bukan Islam. Tuh yang disebutkan dalam ayat ini. Apa maknanya? Basyiran wa nadhira. Basyiran ni makna bagi tahu kepada orang mukmin tentang berita-berita yang menggembirakan.
Wa nadhira itu adalah amaran kepada orang-orang yang ingkar dan kufur. Kata Allah, walakin aksaran nasi la ya'lamun. Sayang, tetapi kata dia, kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat ini. Kebanyakan tak tahu hakikat ni. Hatta orang kita pun ada setengahnya tak tahu. Ada dia orang buat tanya secara sepintas lalu, siapa nama Nabi kita? Ada yang tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Ni ada mari masjid surau tak apa duk dengar selalu, tapi ada golongan yang tak tahu. Apatah lagi Nabi diutuskan untuk seluruh umat ini semata-mata untuk nak bagi tahu tentang kebaikan dan keburukan. Inilah antara lain yang disebutlah kepada kita. Tazkirah ni kita tinggal tuan-tuan, panjang sangat tu. Kita pergi muqaddimah. Muqaddimah dia tuan-tuan. Maaflah, takut terkena kat siapa-siapa, bukan berhajat nak di situ nak. Kalau terkena tu tak apalah. Tapi ana bukan berhajat untuk nak menyinggung ataupun nak perili siapa-siapa. Ya. Dia kata Rabiul Awal menjadi majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai bentuk. Nah, pelbagai bentuk ni ada orang sambut Maulid Rasul buat ceramah. Ada orang sambut Maulid Rasul buat baca qasidah, baca berzanji. Ada orang sambut Maulid Rasul ni hanya berselawat. Dan ada setengah sambut Maulid Rasul buat jamuan. Dan bagai lagi lah, itu antaranya lah. Jadi tuan-tuan buat Maulid Rasul, ada ceramah, insya-Allah ada kebaikannya insya-Allah. Maka sebab itu dia sebut menjadi tradisi masyarakat umat Islam di dunia bagi nak menyatakan penghormatan dan sanjungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat umat manusia sejagat. Allahu akbar. Baik, itu anda duk tengok dalam video bagaimana sambutan Maulid Rasul yang diadakan di Rusia. Dan kita tengok semua kan. Bagaimana begitu ramai manusianya yang membuat sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sambutan Maulid Rasul di Thailand. Di negara yang bukan Islam. Hak negara Islam tu satu cerita lah tuan-tuan. Betapa hebatnya, masya-Allah. Kalau tengok di situ, Allahu akbar, masya-Allah. Dan apakah sambutan ini benar-benar tercapai seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalannya. Buatlah apa kesemuanya, tapi sampaikah matlamat dia? Sampaikah ke matlamat yang dikatakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan bahasa mudah. Sambutan tiap-tiap tahun, tapi umat Islam masih berada di belakang. Umat Islam berada di belakang dalam semua sudut. Dari segi politik di belakang, dari segi sosial di belakang, dari segi ekonomi lagi ke belakang. Pendek kata, di mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tuan-tuan. Ini antara lainlah yang disebutkan kepada kita, masya-Allah. Maka apakah sambutan ini merupakan satu tradisi tahunan semata-mata? Oleh kerana orang buat, kita pun bakal buat. Apakah itu sahaja? Ini persoalan-persoalan yang sama-sama kita ambil perhatian, insya-Allah. Kemudian apakah tujuan sambutan mengagungkan undang-undang dan peradaban Islam sebagai sistem hidup seperti mana yang dikehendaki oleh Allah? Ataupun tadi dia kata sekadar tradisi. Tapi di sini apakah tujuan sambutan kita itu mengagungkan undang-undang Allah ataupun mengagungkan undang-undang manusia? Ini kasar tu. Nah, itu antara lain. Nah, wallahu alam dah. Maka sebab itu disebut kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab.
Allah sebut apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu, ambil. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kamu tinggal. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya azab Allah itu amat keras. Azab Allah itu amat keras. Ini antara yang disebut kat kita. Hari ini tuan-tuan, kita sambut Maulid Rasul tapi kita membelakangi ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalannya. Ini persoalannya lah. Maka dengan sebab itu, jawapannya, apalah gunanya kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan ajaran baginda tidak diikuti dan tidak ditatbikkan dalam kehidupan kita. Sama ada dalam keadaan individu, dalam rumah tangga, dalam masyarakat dan juga dalam negara. Hari ini individu Islam tak nampak, tuan-tuan. Rumah tangga Islam tak nampak. Yang ada nampak pun depan dinding lah tulis situ ayat kursinya, ayat 1000 dinarnya, 4 kul hak tu yang nak tanda kata Islam. Hal yang tak ada, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kau kasar sikit dah. Macam kasar sikit tak? Tapi kasar puak tu lah. Itulah hakikat kita nak kena terima lah. Itu hakikat kita nak kena terima. Sambutan maulud tapi tak ada perubahan. Mari duk sambut tapi tidak ada satu perubahan dilakukan. Inilah yang kita rasa kecewa. Tapi ana yakin dan percaya kita yang sambut Maulid Rasul ini, kita yakin dan kita percaya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus meningkat insya-Allah. Itu sedikit mukadimah dia. Itu sedikit mukadimahnya. Allahu Akbar, masya-Allah. Nah, itu di antara lainlah yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita. Allahu Akbar. Okey. Kita pergi sikit lagi. Apa tuan-tuan, nampak slide banyak pun dia tak banyak ceramah dia. Insya-Allah. Kita potong yang tak sesuai, kita potong. Insya-Allah dah. Kita ambil yang isi-isi aja Ustaz. Insya-Allah tak lama. Kenapa kita mesti mengkaji sirah? Kenapa kita mesti menyambut Maulid Rasul? Itu persoalannya. Adakah Nabi pesan aku mati nanti buat sambutan hari kelahiran aku? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Allahu Akbar. Sebab itulah apa yang kita baca tadi, itu ya Nabi kata, Allah kata apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi larang tinggal, itu aja. Nah, tapi suruh sambut tak ada, tuan-tuan. Nah, tapi kita tiap-tiap tahun sambut, tuan-tuan. Hari jadi kita pun sambut, hari jadi orang rumah pun sambut, hari jadi anak-anak pun sambut. Masya Allah. Kalau anak ada 10, mak dengan ayah jadi 12. Jadi tiap-tiap bulan sambut. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Alam. Baik, tuan-tuan. Kata Dr. Mustafa As-Sibai, ataupun disebut juga oleh Dr. Ramadan Al-Balti, ataupun disebut juga oleh ulama-ulama sirah yang lain. Mereka sepakat mengatakan bahawa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia ada pengajaran dan ada pedoman. Sebab itulah kita buat kajiannya. Kita buat kajiannya. Sebab itu dalam kitab Sirah An-Nabawiyah di bawah tajuk Durus wal Ibrah ada 5 perkara penting kenapa kita mengkaji sirah. Kenapa kita mengkaji sirah? Pertama, sirah istimewa kerana menceritakan sejarah keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh islah, tokoh pembaharuan yang paling sahih. Melalui susur galur ilmiah sehingga tidak ada ruang untuk kita nak meragui tentang kebenarannya. Tak ada siapa yang nak ragu.
Tentang apa tuan-tuan? Tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah lain misalnya dalam sirah Nabi Musa alaihi salatu wasallam telah ditokok tambah dengan pelbagai cara. Yang disebut di dalam kitab-kitab Taurat tu dah diubah dah apa yang dibawa ataupun yang ada pada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Begitulah juga Nabi Isa. Nabi Isa juga telah diangkat. Nabi Isa itu seolah-olah dianya disebut sebagai Trinity yang kita duk baca itulah. Dikatakan anak Tuhan dan sebagainya lah. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih daripada semua itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengkaji sirah? Karena sirah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peringkat bermula perkahwinan ibu dan emak dia, masa kelahiran dia, zaman kanak-kanak dia, zaman remaja dia, zaman diangkat sebagai Rasul, perjuangan dakwah dan tarbiyah sehinggalah baginda wafat. Maknanya terangkum dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah salah seorang ulama tulis dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Dalam kitab sirah dia menceritakan daripada proses perkahwinan mak dia dengan ayah dia tadi sehingga dapat dia. Lepas itulah kita tahu Nabi ni pak dia mati dia masih dalam kandungan lagi. Kita tahu situ lagi. Sehingga mana? Sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allah alam. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengkaji sirah? Disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai, menceritakan perjalanan hidup seorang manusia dimuliakan Allah dengan risalahnya yang tidak terkeluar dari sifat kemanusiaan. Nah, tidak terkeluar daripada sifat-sifat kemanusiaan. Maknanya Nabi makan, Nabi tidur, Nabi minum dan sebagainya seperti manusia biasa. Cuma yang adanya mukjizat yang Allah bagi. Itu cerita lain lah. Tapi kemanusiaan tu seperti mana yang ada pada manusia lain. Nabi berkahwin. Nabi kahwin. Ini antara lain yang disebut dan dinyatakan kepada kita. Maknanya tidak ditokok tambah dengan dongengan-dongengan dan unsur-unsur ketuhanan seperti kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh orang Kristian dengan menghilangkan sifat kemanusiaan yang tidak boleh dijadikan contoh oleh manusia dalam kehidupan peribadi dan masyarakat. Sehingga Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan mereka pula. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedemikian rupa. Inilah antara lain disebut kepada kita. Ana dapat satu berita hari ini. Ada seorang ustaz cakap dalam ceramah. Dia kata pada satu malam Aisyah radhiyallahu anha sedar tengah malam. Sedar tengah malam tengok Nabi tak ada di tempat pembaringan dia, tempat tidur dia. Dia pun cari Nabi duduk semayang. Lalu ditanya kepada dia Nabi semayang mana-mana, dia kata Nabi semayang 1000 rakaat. Nabi semayang 1000 rakaat. Jadi hak ni tuan-tuan, tak kiralah yang bercakap ustaz kata guru ke, ini tidak ada nas yang mengatakan Nabi semayang 1000 rakaat, tak ada nas. Allah alam. Yang kita tahu kisah ini memang ada Nabi bangun semayang, tapi diceritakan Nabi semayang hanya 11 rakaat. 8 semayang tahajud, 3 semayang witir yang kita tahu. Tapi inilah yang dikatakan ditokok tambah dan sebagainya lah. Ini pun bahaya juga, Ustaz. Bahaya juga. Jadi setengah orang Allahu Akbar, Nabi semayang banyaknya ada. Tak ada, tuan-tuan. Yang kita tahulah. Kalau kita tak tahu, Allah alam. Ada juga yang kita baca sirah, ketika mana Aisyah sedar-sedar Nabi tak ada, dia pun cari. Rupa-rupanya Nabi pergi ke kubur Baqi'. Ada ceritanya. Ya, itu di antara lain lah yang disebut dan diceritakanlah kepada kita, masya-Allah. No?
Ini di antara lain yang disebut kepada kita. Kemudian yang keempatnya, meliputi setiap sudut kemanusiaan dimiliki oleh manusia. Hidup remaja, amanah, berakhlak mulia, pendakwah, mencari dikatakan cara yang paling efektif agar dakwahnya diterima, mencurahkan tenaga usaha yang maksimal, ketua negara, dan dia kata mengasaskan sistem yang mantap, suami dan bapa, kasihan belas, tentukan hak dan tanggungjawab dalam hidup berumah tangga. Juga Rasul Murabbi yang menyelia tarbiyah sahabatnya, contohnya persahabatan seseorang pahlawan berani, panglima yang teguh, yang tangguh, ahli politik yang berjaya, jiran amanah dan sebagainya. Ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang anak katanya. Kita kata sambut maulid Rasul, tapi kita duduk berjiran tak bertegur siapa. Ini minta maaf lah dia. Bukan kita lah, maknanya ada orang yang macam tu. Duduk bertahun-tahun tak kenal yang mana satu jiran. Tak pernah bertegur siapa dan jiran. Kalau kita duduk di USD, duduk di duduk di Subang Jaya ni mungkinlah ada yang Islam ataupun ada yang bukan Islam. Yang duduk di Putrajaya tu 99.9 adalah orang Melayu Islam. Allahu Akbar. Itulah antara lain. Itu antara lain. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, itulah. Mungkin kita semua tahulah. Baru-baru ni anak kepada Datuk Zulkifli Al-Bakri meninggal dunia. Ya, kita tahu semua kan? Mata semua. Apa yang ana rasa kagum, semua ataupun kebanyakan manusia mengucapkan takziah. Yang datang daripada kawan-kawan, yang datang daripada sahabat, yang datang daripada jiran tetangga dan daripada luar negara memberi ucapan. Tetapi yang ana paling kagum apabila jiran-jiran yang bukan Islam juga pergi membagi ucapan takziah kepada dia. Inilah anda rasa ulama yang menjadi contoh kepada kita. Ulama yang menjadi contoh kepada kita, tuan-tuan. Dan inilah anda rasa perlu kita ikut bersama, insya-Allah. Baik, itu anda sebut di sini biar orang lain tahu sama. Biar orang lain juga mengambil contoh yang baik. Sebab contoh-contoh inilah yang anda rasa boleh diketengahkan dalam masyarakat. Allahu Akbar, masya-Allah. Ini antara lain. Dan yang akhir sekali. Yang akhir sekali, kenapa kita mengkaji sirah? Karena sirah menjadi dalil. Tiada keraguan tentang kebenaran risalah dan kenabian. Jadi manusia yang kamil mengharungi perjalanan dakwah bukan dengan cara yang pelik dan sebagainya. Maknanya Nabi bagi dakwah, ada orang ikut, ada orang tak ikut. Biasalah tak? Pergi buat kerja dakwah, ada orang ikut, ada orang tak ikut. Itu dia yang dikatakan manusia. Nah, kita lah duk pergi mengajak orang, ada orang kata jom dulu. Orang kata tak apa dah dulu. Tak mari juga. Nah, jadi biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah di antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Faham tak? Ada lima prinsip kenapa kita mengkaji sirah yang disebutkan kepada kita tadi, Masya Allah. Itu di antaranya. Maka sebenarnya kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk nak beriman kepada Rasul. Amantu billah, nak beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulih. Maknanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya menuntut kita menyerah seluruh hidup kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati seluruh suruhannya, tinggalkanlah larangannya dengan keadaan senang hati. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ini yang disebut kepada kita. Ini antara lain yang disebut kepada kita. Sebab itu satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
ketika mana dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah," antara lain dia kata, "Aku mencintai diri aku, selepas aku mencintai diri aku mencintaimu lah ya Rasulullah." Nampak? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wahai Sayyidina Umar, dalam diri kamu masih ada lagi rawasib jahiliyah. Masih ada lagi karat-karat jahiliyah. Hendaklah kamu meletakkan kasihmu kepada aku melebihi dari segala-galanya." Cintakan kepada Rasulullah melebihi segala-galanya. Sehingga disebut di sana, lebih daripada anak isteri, lebih daripada harta benda, lebih daripada segala-galanya, demi untuk cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah sebut, katakanlah, jika kamu kasihkan Allah, ikutlah aku. Ikut aku, ikut Nabi. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 31. Maknanya Allah kata, kalaulah kamu kasihkan Allah, ikutlah Nabi. Ikutlah Nabi. Karena dikatakan Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini antara lain yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita. Maka sudah tentulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanggungjawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa saja yang disampaikan oleh baginda. Di samping kita mentaati segala suruhannya dalam semua aspek, segeralah mengikuti apa yang diradai dan jauhkanlah apa yang dibenci. Inilah antara lain disebut, bertuahlah orang yang beriman dengan aku, kata Nabi, sedangkan mereka tidak pernah melihat aku. Kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, kita nasih Nabi, tapi kita tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kata Nabi. Maka inilah yang perlu adanya tarbiyah, yang perlu adanya pendidikan yang betul serta berterusan, sehingga kita cintakan Nabi sampai ke tahap itu. Walaupun hari ini kadang-kadang ada sikit sebanyak gangguan-gangguan, tapi kita usahakan melalui proses pendidikan ini sehingga sampai ke tahap yang dinyatakan tadi, insya-Allah. Allahu Akbar. Kemudian beberapa tuntutan beriman kepada Rasul. Ini dia. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, kita didik hati kita. Kita didik hati kita hingga ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan dan tindakannya dalam setiap tempat dan ketika. Didik hati kita. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang nak didik ni. Sebab itu dia suruh kita didik hati-hati kita dan ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang kita duk mari tiap-tiap malam ni, inilah antara lain tugas kita. Nak didik hati kita. Nah. Yang kedua, kita menghormati Rasulullah walaupun baginda telah wafat. Walaupun baginda telah wafat. Menghormati maknanya hormati apa yang ditinggalkan. Itulah Islam. Itulah Islam. Nabi kata, taraktu fikum amraini. Aku tinggal kepada kamu dua benda. In tamassaktum bihima, maka peganglah sungguh-sungguh kedua-duanya. Apa dia? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ana tengok satu video dari Indonesia. Apabila ana tengok seorang penceramah ustaz ni duduk ceramah. Dia duduk ceramah ni, tuan-tuan, sampai dia duduk sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali dia sebut. Dia pun jatuh meninggal. Jatuh dan meninggal. Adalah penyakit apa kita tak tahulah kan, tapi mungkin ada jantung dan sebagainya. Tapi inilah antara contoh yang terbaik.
Yang kita duk minta, ya Allah, akhirlah hayat kami dengan bihusnil khatimah. Hani tuan-tuan. Hanilah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada satu kisah. Ada satu kisah. Kisahnya Thabit bin Qais. Dia bercakap dengan Nabi dengan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat. Dia bercakap tu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap dengan Nabi suara yang tinggi. Sebab itu sahabat-sahabat lain cakap dengan Nabi suara lembutnya. Nah, tapi kita bercakap sama kita kuat kan? Cakap kuatlah. Jadi Taib bin Qais ni dia bercakap kuat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ni. Soal siapa? Okey, azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Cakap Nabi, suara kita tu tidak boleh tinggi daripada suara Nabi.
Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian lain. Ni macam kita duk cakap sama kita ni. Supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyedari. Dengar ayat ni, Tabib bin Qais tadi mendengar ayat tersebut, katanya dia menangis. Dia menangis dan dia berkurung di dalam rumahnya. Maknanya seolah-olah ayat itu diturunkan kepada dia apabila ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat apa pun, suara aja. Suara aja tingginya. Suaranya yang keras. Jadi apabila dia dapat ayat ni, dengar ayat ni, maka dia menangis dan duduk berkurung dalam rumahnya. Sehinggalah dikatakan, sahabat-sahabat pun tengok lama tak nampak, pergi ziarah. Pergi ziarah dia. Jadi apabila pergi ziarah dia kata, aku telah mengangkat suaraku lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku rasa Allah memarahi aku, dan tentulah aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Ni sahabat ni, dia rasa macam tu. Dia rasa macam tu. Lalu sahabat-sahabat ni pergi bagi tahu ke Rasulullah. Bagi tahu ke Rasulullah. Lalu Rasulullah pun sebut, sesungguhnya dia tabib, ianya ahli syurga. Ahli syurga. Dia sebut kepada kita. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, walaupun dia ahli syurga, dia rasa sungguh bercakap suara yang kuat itu adalah merupakan satu kesalahan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, kita perlu mencontohi Rasulullah dalam membentuk ummah dan juga generasi. Generasi dididik oleh Rasulullah dikenali sebagai generasi Al-Quran. Mereka menerima arahan seperti mana komando menerima arahan daripada ketuanya. Macam mana komando menerima? Dia katakan sami'na wa ata'na. Arahan tadi semestinya dipatuhi. Tidak ada lagi apa-apa alasan. Sampai begitu sekali disebut kepada kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, menjadi sunnah Islam tidak boleh dilaksanakan secara individu dan mestilah dibangunkan dalam bentuk organisasi. Maknanya nak buat kerja Islam ni tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh buat seorang-seorang, kita nak kena buat dalam bentuk jama'i, dalam bentuk organisasi, dalam bentuk berjamaah. Inilah yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali, al-haq bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Dia kata kebenaran tanpa mempunyai nizam atau peraturan, ianya dikalahkan oleh kebatilan yang mempunyai apa kita katakan peraturan. Maknanya kita nak buat baik tapi tidak ada satu perancangan yang baik, tidak berjaya, ianya dikalahkan oleh kebatilan tetapi dia mempunyai strategi yang baik. Itu maksud daripada kata-kata Sayyidina Ali. Sebab itu juga kita perlu sentiasa terikat dengan Islam sehingga kita dapat merasai nikmat seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan di masa atau semasa jahiliah, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga mana kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Ini masa mana? Masa Nabi sampai ke Madinah, duk berlaku pergaduhan antara Khaus dengan Khazraj dan sebagainya. Tapi Nabi menyatukanlah mereka. Begitulah juga dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tinggalkan harta ketika berhijrah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dapat merasai nikmat Islam itu sendiri.
Nikmat Islam tu sanggup tinggal harta, sanggup tinggal tempat mereka duduk sekian lama. Kenapa? Sayang nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni antara lain lah. Jadi banyak lagi lah yang diceritakanlah kepada kita dalam hal ini. Jadi mengakhiri kuliah kita pada malam ini, ana nak ambil sedikit intisari khutbah almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi sempena Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semualah baru-baru ni almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah meninggal dunia. Kita tahu semualah insya-Allah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, dia meninggalkan biografi yang suci dan harum. Risalahnya abadi, sesuai untuk setiap masa dan tempat. Perkara penting perlu diberi perhatian. Apa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menggambarkan kehendak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak memperkatakan menurut kemahuan dan pendapat sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukanlah kepadanya. An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Sebab itu kalau kita tengok biografinya, manifestasinya secara teori dan praktikal Al-Quran, ianya dijamin oleh Allah akan dijaga hingga akhirnya. Mana dia? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya Quran itu kami yang menurunnya dan kami pasti memelihara dan menjaganya. Walaupun ada pihak-pihak musuh nak mengelirukan dengan mendatangkan beberapa surah palsu. Misalnya ada usaha mendatangkan surah Al-Muslimun. Surah Al-Muslimun, bunyi sedap dah. Surah As-Sujud yang dibawa datang. Tetapi alhamdulillah kita di Malaysia ni, ulama-ulama kita, terutama para hufaz kita, menyedari hakikat ini. Tak berapa hari hilanglah apa yang telah disebutkanlah kepada kita. Ini masa ana duduk jaga dulu Quran, masa duduk bertugas di Kementerian Dalam Negeri dulu. Jadi ana ditugaskan untuk menjaga unit kawalan Al-Quran. Jadi ada dah usaha-usaha dah. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita diminta nak baca Quran, boleh baca mana-mana Quran. Tetapi kalaulah boleh, ambillah Al-Quran yang ada cop di belakang tu Kementerian Dalam Negeri. Maknanya Quran itu kita dah tashih dah. Kita dah buat semakan dah. Insya-Allah lebih selamat. Kadang-kadang kita duk ambil daripada negara jiran dan sebagainya, walaupun di sananya dikatakan disemak, tapi masih ada bercampur aduk antara resam Osmani dengan resam Baghdadi ataupun resam Imla'i. Jadi dia ada bercampur. Sebab itulah kita minta dan kita jadikan dasarnya semua orang di Malaysia ambil Quran resam Osmani. Kecuali ada sebahagian kecil orang-orang daripada India, dari Bangladesh, dia orang tak boleh nak baca Quran yang resam ni, dia akan baca juga Quran Al-Baghdadi. Quran lama dulu yang kita duk baca dulu. Tapi Quran jugalah. Tapi kita nak jaga supaya tidak ada berlakunya percanggahan. Ana nak ambil contoh. Dalam surah Ghafir ayat 58. Surah Ghafir ayat 58. Ada perkataan Al-Musi. Al-Musi. Al-Musi itu alif lam mim sin ya hamzah. Al-Musi. Tetapi dalam Quran yang dikeluarkan oleh Majma' Malik Fahad yang Saudi punya tu, yang Saudi tu, dia letakkan mula-mula dulu hamzah selepas jim. Letak jim, lepas tu baru ada hamzah. Masa lawatan kita bagi tahu. Kata orang Malaysia ni yang baca Quran kebanyakannya tak faham makna. Nah, kita yang baca Quran tu kebanyakannya tak memahami makna. Jadi mereka akan baca al-musi'u qalila. Kita akan baca gitu. Dia kata mushma'ul, tak masuk akal. Ya, kamu tak apa, orang Arab faham makna, kami orang Melayu tak faham. Jadi alhamdulillah hari ini
Quran yang datang daripada Saudi itu telah pun diperbetulkan dah. Maknanya Hamzah tu duduk sebelum jim, bukan duduk selepas jim. Alhamdulillah, itu di antaranya lah, antara yang kita cuba perbetulkan. Jadi hak yang mari daripada Indonesia tu pun wallahu alam sejauh mana benarnya lah. Sebab itu tidak boleh masuk Quran ke Malaysia, melainkan dia melalui proses tadi. Tapi kalau masuk ke pintu-pintu belakang apa tu wallahu alam lah. Kita tak tahu. Itu yang anak nak sebutlah kepada kita. Jadi Allah bagi jaminan kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya lah. Itu di antara lain lah. Akhirnya Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 20, ayat 21. Maka qudwah dalam hubungan dengan Rabb dari segi ibadat kepadanya, salatnya, puasanya, zikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir, berdoa, memohon ampun, jiwanya bergeletar kerana cintanya kepada Allah, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah, tidak lupa kepadanya dalam keadaan bagaimanapun. Jadi menyebut Allah di mana dan setiap masa, laksanakan ibadat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang kepadamu yang diyakini, yaknilah ajal kamu. Maka beribadat kepadanya malam dan siang, pagi dan petang, dalam suasana sunyi, dalam suasana khalayak ramai, bukan bahkan dalam setiap saat dan masa. Marilah sama-sama kita menerokai ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai qudwah yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan salat 5 waktu sebagai penghubung Muslim dengan Rabbnya 5 kali sehari. Binakanlah ikatan dengannya sebagai pelindung dalam kesibukan dengan urusan dunia. Bila azan, mereka tinggalkan semua, terus mereka menyahut panggilannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bahawa hidup ini milik Allah dan untuk Allah, mesti serah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana iqrar kita tiap-tiap kali kita sembahyang, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itu diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerah diri kepada Allah. Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Maka Muslim pertama dalam beribadat, berzikir, berdoa, berdakwah, mentarbiah dan berjihad. Nabi mentaati ataupun menanti kedatangan waktu salat, kerana salat adalah satu kerehatan, makanan roh, kelapangan jiwa, ketenangan hidup dan kebajikan, ataupun dikatakan mendatangkan ketenangan kalbu dan sebagainya. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan kesenangan jiwaku dalam salat. Sebab itu tuan-tuan, kita sibuk kerja macam mana pun, dalam keadaan stres macam mana, tetapi ketika kita menghadap Allah, ketika kita salat, maka di saat itu hilang segala-galanya, datanglah ketenangan seperti mana yang kita rasai bersama. Inilah di antara sedikit yang dapat kita ambil pada malam ini. Sebagai kesimpulannya, Maulidur Rasul memperbaharui iman kepada Rasul sebagai Nabi dan Rasul yang datang untuk nak menyelamatkan umat manusia daripada kehidupan jahiliah yang bergelombang dengan maksiat. Yang kedua, kita mengambil kesempatan ini untuk mengenang atau mengenengahkan fikrah yang soleh tentang fungsi peranan Rasul sebagai penyelamat dan membawa rahmat
kepada sekalian alam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini ada manfaatnya. Yang baik itu dari Allah, kelemahan, kekurangan itu daripada diri anda sendiri. Jadi anda minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah sempena sambutan Maulidir Rasul pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat membuat satu perubahan. Yang paling ketara tuan-tuan, kita jadikanlah solat 5 waktu ini kita berada dan sentiasa bertakbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Itu antara lain yang perlu kita ambil bersama insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.